Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 8, pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan. Di bawah tajuk kecilnya, Rancangan Malaysia ke-4 1981 hingga 1985. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah rancangan pembangunan 5 tahun, terdapat 2 tahap. Tahap pertama, daripada tahun 1956 hingga 1970. Tahap kedua, dari tahun 1971 hingga 1990. Tahap pertama mempunyai 3 rancangan pembangunan, iaitu Rancangan Malaya Pertama, Rancangan Malaya Kedua dengan Rancangan Malaysia Pertama. Manakala tahap kedua mempunyai 4 rancangan pembangunan, iaitu Rancangan Malaysia Kedua, Rancangan Malaysia Ketiga, Rancangan Malaysia Keempat dan Rancangan Malaysia Kelima. Baiklah, hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi tentang Rancangan Malaysia Keempat 1981 hingga 1985. Di bawah Rancangan Malaysia Keempat, ada 4 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, maksud Rancangan Malaysia Keempat. Yang kedua, matlamat utama Rancangan Malaysia Keempat. Yang ketiga, agensi yang diwujudkan. Dan yang keempat, dasar kerajaan di bawah Rancangan Malaysia Keempat. Okey, kita lihat maksud Rancangan Malaysia Keempat dulu. Rancangan Malaysia Keempat adalah rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia dari tahun 1981 hingga 1985. Jadi rancangan Malaysia Keempat ni berada di bawah rancangan apa? Rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Rancangan Malaysia Keempat seperti rancangan Malaysia Ketiga yang mendukung aspirasi dasar ekonomi baru untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Rancangan Malaysia Keempat tetap meneruskan rancangan pembangunan rancangan Malaysia Ketiga. Cuma tumpuan utama Rancangan Malaysia Keempat kepada perusahaan berat ataupun perindustrian yang berasaskan modal, teknologi tinggi serta tenaga kerja yang mahir. Okey, matlamat utama Rancangan Malaysia Keempat ada 4 kesemuanya. Yang pertama, perkembangan perusahaan berat yang berasaskan pelaburan modal dan penggunaan teknologi tinggi serta keperluan tenaga kerja mahir. Matlamat yang kedua melibatkan sektor swasta untuk mengurangkan bebanan kewangan kerajaan. Matlamat yang ketiga memodenkan dan menggiatkan semula sektor pertanian secara bersepadu. Dan matlamat yang keempat mengimbangi pemilikan harta dan saham antara kaum bumi putera dan bukan bumi putera. Untuk agensi yang diwujudkan di bawah Rancangan Malaysia Keempat, ada 3 agensi kesemuanya. Yang pertama, HICOM, iaitu Perbadanan Industri Berat Malaysia. Yang kedua, PNB, iaitu Permodalan Nasional Berhad. Dan yang ketiga, ASM, iaitu Skim Amanah Saham Nasional. Okey, kita lihat yang pertama dahulu, iaitu HICOM. HICOM diwujudkan untuk mengenal pasti, memulakan dan menguruskan projek industri berat dengan cekap. Contoh projek industri berat iaitu kereta Proton di Shah Alam untuk pasaran tempatan dan juga ekspor. Jadi formula untuk tugas HICOM ialah kena mula kurus. Kena mula apa? Kena mula kurus. Tengok penerangan formula. Kena merujuk pada mengenal pasti, iaitu mengenal pasti berasal daripada perkataan kenal pasti. Cikgu ambil 4 huruf awal, iaitu kena. Kena merujuk pada mengenal pasti. Mula merujuk pada memulakan. Memulakan berasal daripada perkataan mula. Kurus merujuk pada menguruskan. Menguruskan berasal daripada perkataan kurus. Jadi formula untuk tugas HICOM, kena mula kurus. Kena merujuk pada mengenal pasti. Mula memulakan. Kurus menguruskan projek industri berat. Yang kedua, pelaburan modal asing digalakkan. Yang ketiga, perusahaan baru dibuka di Skudai Johor, Senawang Negeri Sembilan, Bintulu Sarawak dan Menggatal dan Likas di Sabah. Jadi apa formula HICOM? Kena mula kurus.
Yang kedua adalah PNB, iaitu Permodalan Nasional Berhad. Tugas PNB adalah mengimbangi pemilikan harta dan saham perindustrian Bumiputera dengan kaum bukan Bumiputera, iaitu mengimbangi pemilikan harta dan saham perindustrian. Dan yang ketiga adalah ASN, iaitu Skim Amanah Saham Nasional. Tugas dia sama macam PNB tadi, iaitu mengimbangi pemilikan harta dan saham perindustrian Bumiputera dengan kaum bukan Bumiputera. Jadi tugas mereka dua sama, iaitu mengimbangi pemilikan harta dan saham perindustrian. Okey, last kali kita lihat dasar kerajaan di bawah rancangan Malaysia keempat. Ada 4 dasar kerajaan. Yang pertama, Kajian Dasar Perindustrian Malaysia. Yang kedua, Pelan Induk Perindustrian. Yang ketiga, Dasar Penswastaan dan Dasar Pensyarikatan Malaysia. Dan yang keempat, Dasar Pertanian Negara. Baiklah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, Kajian Dasar Perindustrian Malaysia dahulu. Kajian Dasar Perindustrian Malaysia diperkenalkan untuk mengenal pasti kelemahan dalam struktur perindustrian negara. Dia nak kenal apa tu gara? Mengenal pasti kelemahan dalam struktur perindustrian negara. Cari kelemahan tu gara. Yang kedua, Pelan Induk Perindustrian diperkenalkan untuk menyediakan hala tuju pembangunan industri dan strategi pelaksanaan. Apa guna Pelan Induk Perindustrian? Dia sedia hala tuju pembangunan industri dan strategi pelaksanaannya, strategi pembangunannya. Yang ketiga, Dasar Penswastaan dan Dasar Pensyarikatan Malaysia diwujudkan. Tujuannya adalah untuk melibatkan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi negara dan mengurangkan beban kewangan kerajaan. Bila dah ada sektor swasta masuk dalam pembangunan ekonomi negara, jadi bebanan kerajaan akan semakin kurang. Okey, seterusnya adalah Dasar Pertanian Negara. Tugasnya adalah untuk memoden dan menggiatkan semula sektor pertanian secara bersepadu dengan menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan sokongan. Jadi apa tugas Dasar Pertanian Negara? Memoden dan menggiatkan semula sektor pertanian secara bersepadu. Jadi apa yang dia buat? Dia menyediakan infrastruktur dengan perkhidmatan sokongan. Okey, kita lihat analisis untuk bab 8 dalam SPM daripada tahun 2010 sehingga 2019 bagi kertas 2. Tengok yang warna oranye tu adalah SPM sebenarnya, yang warna kelabu tu adalah SPM ulangan. Tengok SPM sebenarnya tahun 2010 naik, 2011 12 tak naik. Bermula 2013 sampai 2019 tak pernah miss langsung. Sentiasa naik. Iaitu selama berapa tahun? Daripada 2013 sampai 2019, selama 9 tahun. Pada tahun ni akan naik tak? Ya, berkemungkinan akan naik lagi dalam soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian juga semua tajuk-tajuk di bawah bab 8. Manakala SPM ulangan pula, tahun 2014 ulangan naik, 15 ulangan naik, 16 ulangan naik, 17 ulangan tak naik, 18 ulangan naik, 19 ulangan naik. Kalau SPM ulangan tengok 2 tahun terakhir tu masuk soalan esei. Jadi 2020 berkemungkinan juga akan naik dalam soalan struktur. Jadi bagi pelajar yang ambil SPM sebenarnya pada tahun 2020, tengok yang warna oranye tu. Cikgu ulang dia punya trend lah. 2010 naik, 11 tak naik, 12 tak naik. 2013 naik struktur, 14 naik struktur, 15 naik esei, 16 naik esei, 17 naik esei, 18 naik esei, 19 pun naik esei. 2020 berkemungkinan akan naik lagi dalam soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian untuk semua tajuk-tajuk di bawah bab apa? Bab 8. Okey, kita lihat analisis kegerapan tajuk yang kita belajar tadi, iaitu tajuk apa? Rancangan Malaysia keempat. Setakat sehingga ke hari ini, daripada 2010 sampai 2019, SPM sebenarnya tak pernah langsung ditanya lagi untuk rancangan Malaysia keempat. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk yang rancangan Malaysia keempat yang kita belajar tadi ini, sebab berkemungkinan yang sangat besar akan tanya dalam soalan struktur untuk SPM pada tahun 2020 ini. Ini kerana untuk rancangan Malaysia keempat baru 2 kali ditanya, itu pun dalam SPM ulangan.
pada tahun 2014 ulangan dengan 2018 ulangan. Jadi para pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk rancangan Malaysia keempat ini. Kerana apa? Kerana berkemungkinan yang sangat besar akan naik dalam SPM pada tahun ni dalam bahagian struktur. Okey, kita lihat contoh soalan esei untuk rancangan Malaysia keempat. Markahnya 488. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya nyatakan maksud rancangan Malaysia keempat. Apa kehendak soalan? Maksud rancangan Malaysia keempat. Soalan esei wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Jadi pembukanya maksud rancangan Malaysia keempat ialah rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia dari tahun 1981 sehingga 1985. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma. Rancangan Malaysia keempat seperti rancangan Malaysia kedua yang mendukung aspirasi dasar ekonomi baru untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Lepas kedua, ketiga, koma. Rancangan Malaysia keempat tetap meneruskan rancangan pembangunan rancangan Malaysia ketiga. Dan keempat, koma, tumpuan utama rancangan Malaysia keempat ialah kepada perusahaan berat yang berasaskan modal, teknologi tinggi serta tenaga kerja yang mahir. Okey, kita tengok soalan B pula. Soalan B ditanya terangkan usaha kerajaan untuk memajukan sektor perindustrian melalui rancangan tersebut. Apa kehendak soalan? Usaha kerajaan untuk memajukan sektor perindustrian. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan isi ni. Pembukanya, usaha kerajaan untuk memajukan sektor perindustrian melalui rancangan Malaysia keempat ialah HICOM diwujudkan. HICOM ni ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Kena mula kurus. Jadi apa tugas HICOM? Diwujudkan untuk mengenal pasti, memulakan dan menguruskan projek industri berat dengan cekap. Contohnya, projek kereta proton di Shah Alam untuk pasaran tempatan dan ekspor. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, kajian dasar perindustrian Malaysia diwujudkan untuk mengenal pasti kelemahan dalam struktur perindustrian negara. Lepas kedua, ketiga, mewujudkan pelan induk perindustrian bagi tujuan menyediakan hala tuju pembangunan industri dan strategi pelaksanaannya. Lepas ketiga, keempat, memperkenalkan dasar penswastaan dan dasar pensyarikatan Malaysia. Hal ini bertujuan untuk melibatkan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi negara. Ada lagi dah uraian dia? Ada satu lagi. Apa dia? Bila dah sektor swasta terlibat, jadi mengurangkan beban kerajaan. Okey, last sekali tengok soalan C. Soalan C dia tanya, pada pendapat anda, mengapakah sektor perindustrian penting kepada negara? Apa kehendak soalan? Mengapakah? Mengapakah merujuk apa? Sebab sektor perindustrian penting. Jadi ambil balik pembukanya. Pembuka ambil balik kat soalan, iaitu sebab sektor perindustrian penting kepada negara ialah mewujudkan peluang pekerjaan. Contohnya sebagai jurutera kilang. Hal ini dapat mengurangkan kadar kemiskinan di negara kita. Kesannya dapat meningkatkan taraf hidup rakyat dan mengurangkan kadar pengangguran di dalam negara. Untuk soalan kebat, dia mesti ada 4 perkara yang cikgu ajak. Yang pertama, kena ada isi. Yang kedua, kena ada huraian. Huraian bermula perkataan apa? Hal ini. Yang ketiga, ada contohnya, iaitu contoh. Yang keempat, ada kesannya, iaitu kesan. Ada 4 perkara tu. Isi, huraian, contoh, kesan. Contoh dengan huraian boleh bertukar tempat. Kadang-kadang dia akan ada isi, contoh, huraian dan kesan. Yang penting kena ada apa perkara? Ada 4 perkara, iaitu isi, huraian, contoh dan juga kesan. Baiklah, kita lihat isi yang kedua. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Guna number, iaitu sebab kedua ialah meningkatkan ekonomi negara. Huraiannya, hal ini kerana berlakunya pertukaran mata wang asing melalui aktiviti ekspor barangan Malaysia ke luar negara. Contohnya, kereta proton Saga diekspor ke Britain. Kesannya, menambah pendapatan negara. Okey, hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya.
permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.